Soalan masalah saya akan jawab orang muda geng kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina maulana wa qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, seterusnya barisan para imam, para bilal, ahli jawatan kuasa masjid negeri, muslimin dan muslimat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur kehadaratillah subhanahu wa ta'ala. Dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat berada di dalam rumah Allah yang begini besar, yang begini hebat, dalam sesi kuliah maghrib. Mudah-mudahan kehadiran kita dan usaha kita ini mendapat keberkatan dari sisi Allah dan tercatat sebagai suatu amal soleh yang akan kita baca amalan tersebut pada hari kita bertemu dengan Allah nanti di Yaumul Mahsyar. Jadi kita terus kepada pengajian kitab Anak Kunci Syurga. Bukan sambung yang semalam di Ulu Kelang. Yang semalam tu salah baca. Waktu bila kita tanya muka surat, biar betul. Dia orang bagi tahu muka surat yang baca dah. Tapi tak ada masalah. Lain kali kita harap kalau bila kita kampung muka surat dan baris biar betul. Boleh tak buat satu jawatan kuasa yang akan menentukan benda tu betul? Sebab banyak kali dah salah. Benda yang baca pula. Pasal orang dulu-dulu dia karang kitab. Lagi hebat ulama kita nak tanda dak betul dah. Jadi pada malam ni hak sepatutnya muka surat berapa? Kalau kitab Jawi ni. Jangan salah pula. Katok kepala ni. Mana? Tauhid asma wa sifat. Bukan tauhid asma wa sifat. Semalam salah dah. Orang yang sama bagi tahu salah. Hak sepatutnya Jadi ada khilaf juga muka surat. Kul inna solati dan. Baik. Jadi kita sudah pun pada tajuk Tauhid Asma' wa Sifat. Mana inna solati? Tak ada pun dalam Jawi ni. Tak ada orang beli kitab Jawi gini. Tak ada. Ya? Muka surat 5. Sini 9. Allah Rabbi. Ni kitab Jawi tak? Siapa ada kitab Jawi? Muka surat satu orang yang bawa kitab Jawi. Muka surat 5 bawah. Lagi salah. Depan lagi tak? Ya? Semalam salah. Depan lagi. Tauhid asma' wa sifat. Ke mana? Mana? Muka surat berapa? Tajuk? Mana? Ayat 65. Walaqad uhiya. Okey. Jadi tauhid uluhiyah juga yang baca dah semalam.
Baik, qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu taala kerana firman Allah Subhanahu wa taala wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Artinya dan sesungguhnya diberitahu kepada engkau wahai Rasulullah dan kepada sekalian pesuruh yang dahulu daripada engkau, demi Allah, jika menyengutu engkau akan Allah Ta'ala pada ibadat fardu takdir ni, wak lolok kata, niscaya batal segala amal ibadat engkau, dan niscaya adalah engkau dari sekalian yang rugi pada dunia dan akhirat. Ayat ini dibawa datang pada kita malam ni supaya kita benarkan ibadat kita biarlah kerana Allah. Ini yang dikatakan oleh ulama-ulama tauhid uluhiyah, iaitu segala amal ibadat kita, kebajikan kita jangan kerana lain, biar kerana Allah. Dalam ayat ni kalau Nabi pun mana tidak kerana Allah tidak diterima, apatah kita ni umat Nabi. Jadi kesimpulan yang kita buat iaitulah teruskan amalan. Jangan kita berasa duka cita kalau kita ada banyak silap dengan amalan kita lepas. Dan memang kita ni hak banyak silap. Nah, hak kita boleh buat comel bagi yang zahir. Kita boleh beli jubah gini. Nak bayar 100 riyal buat balik jubah. Kita boleh beli piyah. Tapi biarlah hak dalam tu comel. Kerana Allah. Bila kerana Allah, pakai seluar jin pun Allah terima. Kalau kerana Allah, sembahyang pakai baju kok, tak pakai jubah, tak pernah pakai baju Melayu seumur hidup. Baju t-shirt tu sembahyang, tapi kerana Allah, hak tu hak paling mustahak. Sebab itulah manusia dia tengok amalan kita hak zahir, Allah tengok hati-hati kita. Baca semua dah hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat akan rupa parah kamu dan tubuh badan kamu, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum aw kama qala. Allah melihat akan hati-hati kamu dan melihat akan amalan-amalan kamu. Hadis ni dia bukan beritahu pada kita Allah tak tengok zahir. Tapi hadis ni menceritakan maksudnya Allah tidak saja melihat zahir kamu. Bukan Allah tak tengok zahir, Allah tengok hati saja. Tak, Allah tengok zahir dan batin kamu. Zahir kita ni biar molek, batin kita biar molek. Makna syariat dan hakikat. Jangan kita zahir saja. Sebab zahir ni orang tengok, maka kita semayang molek Allahu Akbar. Hati teringat, tak tutup pula cermin kereta kalau hujan masuk air kayak gini. Jadi manusia nampak tak tu? Tak nampak. Allah tengok. Yang zuru ila qulubikum. Allah lihat. Maka rugilah kita. Kerana yang kita tengok ni, yang kita tunjuk ni hak comel, manusia nampak. Manusia hanya boleh kata, oh bagus, oh kelas, oh molek, oh lebar, oh warok, oh comel. Hak tu tak boleh tolong kita akhirat. Faham? Sebab tu jaga etik hak Allah tengok. Dah ada setengah orang dia ambil hadis ni, dia kata tak apa zahir lagu-lagu mana pun, batin penting. Sebab tu I tak pakai tudung tapi hati I baik. Buah ni tu baik daripada hadis ni. Nampak? Tak betul. Zahir pun hukum, batin pun hukum. Maka hakimnya tuang punya hukum adalah Allah Ta'ala. Sebab tu dia ada hukum syarak, dia ada fiqh, dia ada tasawuf. Jadi minta-minta lah, biarlah kerana Allah, semayang kerana Allah, bang kerana Allah, ngajar kerana Allah, mendengar kerana Allah, berjuang kerana Allah. Gua ni munyuk agak ni, tak agak apa Allah ngundi, tak agak.
Tidak kerana Allah. Bila kita kerana Allah, kita telah buat kerja-kerja yang Allah suruh, tak ada kesedihan lagi. Nak sedih apa lagi? Orang yang taat Allah dan Rasul, dia menang dah. Faham? Bukan kita ni akan menang dah. Menang ni sebenar dia. Menang ni taat Allah Rasul. Siapa taat Allah dan Rasul, dia menang dah. Jadi kalau kita jaga semayang, jaga puasa, jaga zakat kita, jaga haji kita, jaga aurat kita, menang lagi? Menang dah. Walaupun ngundi kalah. Ni bukan kita nak cerita politik, nak faham. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Kata Allah dalam Quran, barang siapa taat perintah Allah, taat perintah Rasul, faqad faza, maka sesungguhnya dia telah menang. Faza ni fi'il madhi. Betul tak Iman? Maknanya dia telah menang. Kalimah yang menunjukkan kejadian yang telah berlaku, itu fi'il madhi. Tidak yafuzu, faqad yafuzu, boleh tahan kira. Tak, faqad faza. Faqad tu duduk, jawabnya dia telah menang. Nampak? Jadi kalau kita taat Allah, menang dah. Orang tu menang kau ni pilihan raya lambat lagi. Jangan kait pilihan raya. Siapa taat Allah, taat Rasul, faqad faza, dia telah menang. Menang mana? Menang tipis. Menang satu undi. Tak. Fauzan azimah. Akan sebagai menang besar. Allahu Rabbi. Jadi malam ni kita menang tak? Menang lah. Pasal kita taat perintah Allah. Boleh tunai solat maghrib. Ramai mana orang yang kalah di luar sana, dia tak berjaya menunaikan solat maghrib. Kalah ke menang? Itu masalah. Dah? Jadi Allah akan tanya kita membuat ke tak? Allah tak tanya kita mau menang ke kalah. Bila kita buat perintah Allah, maka orang tu telah menang. Orang yang derhaka kepada Allah, dia kalah dulu, kini dan selamanya. Pastikan diri kita di pihak yang menang, yang dalam ayat ni kata faqad faza fauzan azima, maka sesungguhnya telah menang, akan sebagai menang yang sangat hebat, menang besar, menang banyak. Menang lagu mana? Dapat syurga Allah. Dah? Nak syurga, 4 perkara ulama buat. Syarat. Yang pertama, iman. Yang kedua, ilmu. Yang ketiga, amal. Yang keempat, ikhlas. Ulama kerja dia duduk kaji benda gini. Bila kaji-kaji buat rumusan supaya manusia ikut kajian dia, selamat di akhirat. Tu ulama. Dia tak kaji maknanya tujuan untuk maknanya kalau buat gini boleh piti banyak, ulama kata. Tu bukan kerja ulama. Tu kerja pakar ekonomi. Jadi digariskan 4. Yang pertama, beriman. Nak syurga mesti beriman. Kalau bukan Islam, tidak beriman, tak dapat syurga. Walaupun minat nak masuk syurga. Orang yang kuat nak masuk syurga, Yahudi Nasara. Siapa dia balah. Bila orang Nasara lalu, Yahudi kata, dia jelek. Orang Nasara tak masuk syurga, Yahudi masuk syurga. Orang Kristian pula jawab, dia kau mung Kristian masuk syurga, Yahudi tak masuk. Rasulullah jawab, dua-dua tak masuk syurga. Nampak? Sebab apa? Sebab tidak beriman. Jadi orang padri ke, orang rahib ke apa, dia duduk mengajar tentang syurga tu, dia sendiri tak dapat syurga. Sebab dia sebenarnya tidak beriman. Allah kalau padri duduk daripada kecil, duduk di gereja, kerja mengajar. Jarang kita jumpa padri naik buang musim, nak main roller skate padri. Tak ada masa, dia mengajar. Orang mari dengar, buka kitab Injil, perang sarap. Matlamat dia, biar dapat keampunan Tuhan, masuk syurga belaka. Dapat padri tu masuk syurga tak? Dah kita boleh kata orang tak masuk syurga ni, boleh kata? Boleh lah. Kita ikut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkata dengan wahyu. Selain daripada Islam,
tidak akan ada syurga bagi mereka itu. Kalau orang putih, orang putih dia dua, Yahudi Nasara, memang kuat nak masuk syurga. Siapa balah? Siapa buat lagu? Kalau lagu tersebut tentang heaven, dalam orang lagu-lagu orang putih banyak tak? Oh, banyaklah heaven. Katanya Al-Fadhil Eric kata knock 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 onto the heaven door. Faham? Dia pukul, dia ketuk pintu syurga, maknanya nak suruh Tuhan buka, dia nak masuk. Tak boleh. Inna din indallah al-Islam. Kita kena yakin. Nampak? Bukan kita yakin kita ni agama Islam. Kita yakin selain daripada agama yang kita anuti adalah tidak benar dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Biar yakin gitu. Maka yang pertama iaitulah iman. Yang kedua dengan ilmu. Dapat mencapai syurga. Dalil dengan ilmu lah, maka diajar para nabi, para rasul, kerana dengan ilmu mereka dapat menjadi hamba Allah yang berjalan di jalan yang betul. Tanpa ilmu rosak segala amalan kita. Tak usah kata semayang, zakat, haji. Kalau kita maku pun tak pandai, tak masuk paku. Tak pandai gaji, tak putus kayu. Tak pandai maknanya kita nak masak, tak jadi masakkan. Maka begitulah. Kalau kita nak akhirat, adalah ilmu. Nak dunia, kena ada ilmu. Man arada bid dunya fa alaihi bil ilm. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, siapa nak berjaya dalam dunia, maka kena ada ilmu. Wa man arada al akhirah, siapa yang nak berjaya di akhirat, fa alaihi bil ilmi, kena ada ilmu. Sedikit sebanyak tak ada kira. Allah tak tanya kita, "Guana mu belajar itu siapa tak jadi ustaz?" Tak. "Guana mu belajar tak jadi ulama?" Tak. Belajar ikut qada yang Allah beri kepada kita. Walaupun kita tak pandai, 8 orang guru, 7 orang guru dah belajar Quran, tetap juga ghairi magdu, hukumnya sah semayang dia. Kerana dia tu tidak ada kebolehan, tapi dia ada kerajinan. Dia tidak lalai lagi belajar. Maka buka kitab fiqh mana pun sah dah semayang walaupun ghairi magdu, pasal dia rajin belajar. Allah tak tanya kenapa mu tak pandai belajar Ramadan, tak apa. Sebab bila kita mari dengar, kurang-kurangnya kita tahu hak mana hak betul, hak mana yang salah. Dan yang betul tak semestinya kita mampu berbuat. Ramai mana orang lama dah duduk belajar Quran, masih bacanya tak betul-betul. Tak apa, asal dia belajar. Yang ketiga pula, mestilah ikhlas. Kena amal. Jangan ilmu saja, kena beramal. Yang ketiganya amal. Ilmu banyak macam kitab jelah, duduk dalam robok. Balik ngaji, sewa trailer buat balik kitab. Lepas tu susun pakat beli robok tepah. Belakang ni hadis 600 biji. Ni tafsir 800. Ni pula fiqh penuh bilik. Bagus, tapi biarlah ilmu itu seboleh-bolehnya. Al-ilmu fis sudur. Ilmu itu di dalam dada kita. Biar kita jadi berjalan, kita jadi kutuk kanah yang bergerak. Jadi kena amal. Nampak? Yang terakhir sekali ikhlas. Kalau amal tidak ikhlas, ni lah, tidak ada tauhid uluhiyah. Kerana lain, bila kerana lain lengah saja kita. Lengah saja kita buat amal. Kalau hak jenis mana bayar zakat, siapa beribu-ribu keluar zakat, tapi niat nak menunjuk-nunjuk kat orang, tak ada pahala. Sedangkan kita nak segala-galanya Allah terima belaka, walaupun benda hak kecil. Sebab sekurang-kurang orang yang paling kurang sekali masuk syurga Allah, dia akan dapat duduk di dalam syurga tanah seluas negeri Syam sampai ke Yaman. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Maknanya hak paling komang sekali dah. Orang yang paling komang sekali masuk syurga, dia dapat tanah daripada Syria sampai hujung Yaman. Allah, besar. Ada orang dalam negeri Selangor tanah besar tu? Tak ada. Daripada Yaman sampai kepada utara Syria. Besar tu hak paling komang sekali masuk syurga. Dah kalau Tok Imam tak tahu, Tok Imam, Tok Bila, tak.
ulama-ulama wali Allah. Nak maksudnya tu hak kita nak. Biarlah sikit ke banyak ke, kita nak syurga Allah. Maka nak syurga Allah, kita biarlah lillahi rabbil alamin. Seorang maknyah yang telah menukar jantina dari laki-laki kepada perempuan telah bertaubat. Apakah ia perlu menukar balik jantina kepada asal? Allah Rabbi. Baik, ini masalah-masalah zaman moden. Nah, dia orang lelaki, dia pergi buat pembedahan. Pergi di Thailand, pergi di Australia, buang kerak Angry Bird. Faham tak? Nah. Buat jadi puang ni soalan. Ni akhir zaman. Nak awak kau ni akhir zaman. Kemudian dia sekarang datanglah insaf. Nah, dia bertaubat kepada Allah. Adakah wajib pergi buat semula? Kata setengah ulama, tak wajib buat pembedahan semula. Yang wajib dia hidup sebagai lelaki dan dia menanggunglah akibat seperti tidak berkahwin dan sebagainya. Kerana benda itu yang sebenarnya berbahaya. Nak masuk semula boleh tak? Boleh tak? Tak boleh nak pergi buat, tak jadi benda dan berbahaya kepada nyawa, maka dia tidak berkahwin dan dia kena tanggung akibat kesalahan. Mudah-mudahan insaf dia itu diterima oleh Allah. Tak usah baiki dah. Melainkan kalau jenis tidak berbahaya. Kata setengah ulama, umpamanya kalau dia buat pembedahan plastik, dia buah plastik dalam dada dia. Nak suruh nampak kopek dia macam orang puang. Kan dia buah plastik dalam. Plastik dalam. Silikon tu basic plastik lah. Macam beledi yang orang jual pasar malang tu juga plastik. Tapi hak canggih, nama silikon. Faham tak? Sebab tu dia tak panggil pembedahan silikon, dia panggil pembedahan plastik. Kerana base dia tu plastik putih-putih gitu. Jadi silikon dia masuk. Faham? Okey. Maka dia toreh balik, buang jadi lelaki. Mudarat tak? Minor operation. Wajib kena buang semula. Faham? Sama dengan masalah tattoo. Orang Islam buat tattoo wajib buang balik. Faham? Walaupun sakit. Tetapi kalau buang balik mudarat nyawa kerana terlapar banyak. Dia Islam buat tattoo wajib buang balik. Orang kafir yang ada tattoo masuk Islam tak wajib buang. Tapi orang Islam wajib buang balik. Tetapi orang Islam yang buat banyak sangat. Contoh macam tattoo. Dia teka sikit. Yakuza. Mafia Jepun tu suti tubuh belakang. Penuh depan belakang. Kalau buang balik jadi cacat tak boleh nak jalan. Kulit tak ada habis. Maka kalau keadaan gitu, maka diharuskan tidak membuang. Gitu juga keadaan. Dalam bab tukar jantina, bila potong dah nak masuk balik, memang berbahaya. Major operation, maka tak wajib dah. Tapi kalau benda tu minor, macam dia bubuh plastik jadi bubuh beledi dalam, maka wajib kena toreh balik, buang balik, masuk balik, tidak berbahaya, macam pembedahan appendix, maka hukumnya wajib. Faham? Boleh tak semayang jamak bila saya balik rumah mak dan mak mertua saya? Saya duduk Putrajaya, mak tua saya duduk Terengganu. Dia gini, yang tak boleh jamak kosor ni, pertama, tempat tinggal kita sendiri. Dan rumah mak kita, bukan kita tinggal di Nong. Kita tinggal Putrajaya. Kita tak duduk di Nong. Kita ziarah saja. Syarat yang pertama telah lulus, kita boleh jamak dan kosor. Kerana rumah mak tua kita bukan tempat tinggal kita. Yang kedua, kita tinggal di sana, kita nama musafir atau mukim. Nama musafir boleh jamak kosor. Lagu mana? Kita balik rumah tok tua kita di Terengganu, kita nak duduk 3 hari atau kurang daripadanya. Maka musafir yang singgah pada satu negeri 3 hari dan kurang, maka dinamakan musafir yang singgah. Ada lagi nama musafir, boleh jamak dan kosor. Maka nama kalau kita nak duduk 4 hari dan ke atas, maka kita bernama pemukim. Kerana makna mukim, orang yang tinggal pada satu negeri atau bandar 4 hari dan ke atas. Soalan seterusnya, boleh tak ambil air semayang putu-putu? Contohnya basuh muka dulu di rumah, sambung basuh tangan pula surau. Dia ni jenis tak berakhir selesai segera. Jawabnya sunat kita selesaikan segera ambil wuduk. Kerana Nabi SAW pernah ambil wuduk 2 tempat. Nampak? Di pasar dan di masjid. Faham? Jadi mari pada kejadian inilah ulama kata tidak wajib straight sampai habis. Umpamanya kita basuh muka,
di rumah kita, niat mengambil wuduk. Nah, kemudian kita pergi di bandar, di pejabat pos nampak parit air, kita basuh tangan. Tak ada masalah. Atau surat ke kawan kita. Nah, siapa daripada tengah jalan berhenti di masjid, basuh kepala pula. Last sekali kita basuh di kaki kita di balai raya setelah ambil wang ihsan. Boleh? Tapi jangan buat lagi tu hukum pekoh saja, bukan suruh buat. Hukum laki-laki sipang rambut yang panjang. Jawabnya, sipang gua ni, sipang dalam laci ke dalam sipang di rumah? Sipang di kepala dia. Orang laki-laki boleh berambut panjang, tapi jangan sampai bila orang tengok, puang, laki. Jadi orang kata perempuan tak boleh. Panjang, tapi orang masih mengatakan lelaki. Bang, tengah ulama tutup guru dia pesan, nak kita ngaji dululah. Kalau orang lelaki nak rambut rok, rambut panjang tu, biarlah ada janggut dengan misal. Nak, bak boleh tengok, lelaki selalu dah. Tak ada orang kata, perempuan ada janggut. Orang tak kata gitu. Jadi biarlah kita ni orang tengok lelaki. Sebab tak wajib cukup kepala watak. Ulama mesti kata tak wajib pun kita cukup kepala macam budak-budak ngaji pondok. Cuma lebih baik pada zaman sekarang dicukup kepala rambut pendek molek. Pakai piah pun sedap, tengok pun jangok molek. Tak? Tapi berambut panjang tidak salah. Pakai jubah, comel. Masuk serban, masuk piah, masuk gami, rambut panjang. Nampak macam rok pakai jubah. Tak ada masalah. Cuma kat kita ni nampak pelik. Tak? Kalau negeri-negeri sejuk, diceknya dan seumpamanya, mujahidin semua rambut panjang belaka. Kerana dia orang sejuk. Jadi jangan siapa orang kata puang. Orang kata puang jadi tasyabuh bin nisa. Tak molek. Kita ikut belakang motosikal. Lawa awet ni. Ikut belakang. Dada ada cang boleh potong. Tengok misal macam ke batu ngasuh. Nampak balik aku jatang aku ingat puang. Jadi nyanyi korang habis saja minyak 3 rial. Saya kerja di syarikat kepunyaan isteri saya yang agak besar. Gaji saya 6,000 sebulan. Tokai bini dia kerja dengan bini dia. Tapi dia bagi 3,000 saja ke saya 3 sebulan. 3,000 lagi dia sipang sebab dia kata saya tak boleh ambil gaji penuh. Sebab dia takut saya kahwin seorang lagi. Apakah hukumnya dia tak bayar yang lebih itu? Berlaku juga gini. Dulu soalan lebih kurang gini juga. Suami jadi tokai, isteri kerja. Faham? Jadi bila isteri kerja, isteri yang jaga duit suami. Soalan dululah, saya lupa di mana. Jadi isteri ni dalam dia kerja, dia menjadi accountant suami. Dia menyimpang duit suami tanpa izin. Tapi bukan untuk belanja, simpang sahaja. Sampai ratusan ribu. Tujuan dia buat gini supaya suami dia ni tidak banyak sangat duit. Sebab suami dia kalau banyak duit, nak kahwin seorang lagi. Sama lebih kurang gini. Tapi hak ni dia lain sikit. Hak ni suami kerja dengan isteri. Isteri tokai, jadi manager, tuang punya syarikat. Patutnya gaji 6,000, isteri bayar 3 saja. Jadi boleh ke tak isteri dia itu hanya bayar 3,000? Jawabnya kita setuju ke tak? Kita setuju. Setuju tak ada masalah. Dia sipang untuk kita. Kita tak setuju, kerja dengan orang lain. Betul tak? Tujuan isteri tak berbagi baji penuh, takut dia pergi nikah pula seorang lagi. Sebab apa? Dalam borang poligami mesti ada 4,000. Gaji ni 3,000 tak cukup lah. Pandai juga bini dia pergi cek jabat agama. Jadi masalah kahwin tu hari masalah duit simpang tu kalau dia tahu, dia boleh minta balik dengan isteri dia, gaji saya nang, berapa awak bayar 3? Saya bayar 3 sebab saya takut awak kahwin seorang lagi. Lepas tu selesai molek. Sekarang ni saya nak balik 3,000 lagi. Jadi isteri dia nak bagi ke tak? Tak mau bagi, kerja kat lain. Senang tak? Selesai masalah. Soalan masalah saya akan jawab orang muda geng kita.